Allahumma innaka khalaqal azim, innaka sami'un alim, innaka ghafur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka baru jawadul karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Afiq bin Naisir di atas bacaan doa itu tadi. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berusaha, Profesor Dr. Jualang alias Azlan Abdullah Gansau, Pengarah Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Profesor Dr. Abdullah bin Ghani, Dekan Fakulti Komputeran dan Informatik, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Profesor Madya Dr. Muhammad Rizal Abdul Hamid, Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Encik Zamri Haji Muhammad Tuah, Timbalan Pendaftar Kanan, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Para pegawai dan kaki tangan, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Seterusnya, siswa-siswi baharu, sesi 2020-2021. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput yang berusaha Profesor Dr. Jualang alias Azlan Abdullah Gansau, Pengarah Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, bagi menyampaikan ucapan serta amanat beliau dan seterusnya menyempurnakan sesi pengenalan pegawai Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Salam sejahtera, salam kampus rahmah. Yang berusaha saya nak pastikan suara saya didengari. Okey kah semua dengar? Okey. Yang berusaha Dekan Fakulti Komputeran Informatik, Profesor Dr. Abdul Ghani. Yang berusaha Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, Profesor Madya Dr. Muhammad Rizal bin Abdul Hamid. Timbalan Daftar Kanan, Pengetua, Ketua-Ketua Pusat, Sektor dan Seksyen yang saya kasihi, mahasiswa, mahasiswi yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk bersama-sama walaupun dalam keadaan yang kita katakan sebagai norma baharu bagi menterjemahkan kemasukan pelajar baharu bagi kampus, khususnya kampus antarabangsa UMS, kampus antarabangsa Labuan. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada anda semua kerana terpilih dan berjaya melanjutkan pengajian di UMS Kampus Antarabangsa Labuan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmatnya kita semua dapat bertemu. Walaupun yang saya katakan tadi, walaupun dalam norma yang baharu, kita bersemuka secara atas talian pada petang ini. Dan saya doakan anda semua diberikan kesihatan dan dijauhi daripada segala berbahaya, khususnya daripada jangkitan virus COVID-19. Sebelum saya berbicara lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa personality. Dan personality ini sangat penting di UMS KAL dan saya kira amat wajib untuk anda semua mengenali mereka. Kerana mereka ini akan memberikan panduan, tunjuk ajar dan seterusnya membantu bila masa nanti anda kembali ke dalam kampus,
sedikit masa lagi, ataupun sekiranya Anda mempunyai kemuskilan sepanjang tempoh Anda berada di rumah masing-masing. Izinkan saya nak kongsi dahulu dia punya PowerPoint-nya. Kejap ya. Alright. So, ini rasanya saya lah sebagai pengarah kampus ini. Dan seterusnya, ini adalah Dekan Fakulti Komputeran Informatik. Beliau merupakan Profesor Dr. Abdullah bin Ghani. Untuk makluman para pelajar sekalian, beliau menganggotai ataupun mengapply dua entiti, satu entiti di kampus antarabangsa Labuan dan satu lagi entiti di kampus Kota Kinabalu. So maksudnya nanti saya akan jelaskan nanti dalam ucapan saya seterusnya. So personality yang kedua ialah Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan. Beliau merupakan Profesor Madya Dr. Muhammad Rizal bin Abdul Hamid. Beliau merupakan alumni kampus antarabangsa Labuan sendiri. Seterusnya ialah Timbalan Pendaftar Kanan, seorang yang bertanggungjawab dalam urus takbir bagi kampus antarabangsa Labuan. Beliau ialah Saudara Zamri Haji Muhammad Tuah. Seterusnya adalah penyelaras Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, yaitu Dr. Nurul Asikin binti Muda. Beliau bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengkoordinasikan penawaran kursus bagi kursus-kursus teras universiti, ya, dan pengajian liberal yang kita panggil sebagai kursus elektif. Manakala seterusnya adalah Ketua Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Beliau merupakan Saudara Gabriel Moenjil. Beliau bertanggungjawab untuk memastikan kursus-kursus yang berkaitan dengan penawaran kokurikulum, ya, di UMS KAL dapat dilaksanakan. Seterusnya adalah Puan Hazaria Ismail. Beliau merupakan pengetua Kolej Kediaman Alpha dan Beta. Kolej ini menempatkan sekitar 2.000 pelajar dan beliau bertanggungjawab untuk memastikan penginapan Anda dalam keadaan yang selesa, logistik, ya, berkaitan dengan kemudahan-kemudahan di asrama, tempat makan. Beliaulah yang bertanggung jawab untuk bahagian ini. Seterusnya adalah Ketua Sektor Alewal Pelajar, yaitu Cik Nur Iman Rezal. Yang ini segala isu-isu yang berkaitan dengan pelajar, kebajikan. Untuk makluman Anda semua, Cik Nur Iman juga merupakan seorang kaunselor. Kalaulah Anda mempunyai apa-apa kemuskilan, memerlukan nasihat, membantu apa juga kesukaran yang Anda hadapi, sama ada melibatkan masalah pribadi ataupun masalah keluarga, masalah pengajian dan sebagainya, inilah personality yang perlu Anda kenali. Seterusnya adalah Ketua Sektor Keuangan, Saudara Muhammad Anwar bin Abdullah. Di sini para pelajar berurusan dengan beliau berkaitan dengan pembayaran yuran dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan. Jadi ini adalah orang yang penting untuk Anda kenali. Seterusnya adalah Ketua Sektor Perpustakaan, yaitu Puan Dayang Rohaida Rapli. Beliau memastikan fasiliti tentang buku-buku, bahan bacaan, dan apa juga keperluan Anda sepanjang sesi pengajian, ya, bahan-bahan rujukan, ya. Beliaulah yang bertanggung jawab untuk memastikan semua prasarana tentang akademik Anda disediakan. Seterusnya adalah Ketua Sektor Pentadbiran dan Sumber Manusia. Beliau membantu pengurusan secara khusus untuk memastikan kelancaran pentadbiran
di UMSKAL. Beliau ialah saudara Mas Adi bin Aji Limin. Seterusnya adalah Ketua Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi, yaitu saudara Ismit Zulfikar Ahmad Safi. Yang ini kita nak beliau bertanggungjawab untuk memastikan prasarana tentang internet, ya, tentang kemudahan pembelajaran secara maya, ya. So inilah orang yang bertanggungjawab dan memastikan setiap bilik Anda di asrama nanti mempunyai kemudahan internet. Jadi ini adalah orang yang penting, dan kalau dalam keadaan sekarang ini, dalam norma-norma yang baru ini, beliaulah orang yang sangat penting untuk UMSKAL. Seterusnya adalah Ketua Sektor Klinik Rawatan Warga UMSKAL. Beliau ialah Dr. Jamariah Jamadi. Yang ini kalau para pelajar sekalian memerlukan rawatan sakit, demam, dan apa juga yang berkaitan dengan misal kata besok bila mana pelajar datang ke UMSKAL dan tiba-tiba diberikan gelang, misal kata, beliaulah yang akan membantu. Gelang pink, ya. Ini saya rasa semua orang tahu tentang gelang pink nih. Kalaulah diberikan gelang pink misal kata oleh frontliner yang ada di pintu-pintu utama kemasukan ke Labuan ini, beliaulah yang akan bertanggung jawab untuk membantu Anda di samping Cik Nur Iman untuk kebajikan pelajar. Jadi beliau akan bertanggung jawab, ya, untuk memastikan Anda dalam keadaan sehat walafiat di kampus antarabangsa Labuan. Seterusnya adalah Ketua Sektor Perkhidmatan Akademik. Beliau ialah Cik Juliana Afendi. Segala penawaran kursus secara atas talian, kursus-kursus yang para pelajar akan daftar nanti pada sedikit masa lagi, beliaulah yang akan mengkoordinasikan bersama dengan timbalan dekan akademik di Fakulti Komputer dan Informatik dan juga Fakulti Kewangan Labuan untuk Anda ambil dan ditawarkan pada setiap semester. Begitu juga beliau akan menyelaraskan peperiksaan Anda sama ada secara fizikal ataupun secara atas talian. Seterusnya adalah Saudara Johari Sapar, merupakan Ketua Sektor Perumahan Pelajar dan Hospitality. Beliau membantu terus kepada Pengetua Kolej Kediaman bagi urus tadbir berkaitan dengan keperluan di asrama dan juga fasiliti di asrama. Dan bagi yang berminat tentang sukan, ingin menjadi calon ataupun wakil kepada UMSKAL ataupun seterusnya mewakili Labuan, mewakili UMS dalam bidang sukan, inilah orangnya, Saudara Ahmad Fazli Abdul Rahman. Dan kita juga ada personality yang penting yang berkaitan dengan keselamatan Anda sepanjang Anda berada di kampus antarabangsa Labuan. Beliau ialah Inspektor PB Adi Yusuf. Beliau bertanggungjawab, beliau dengan tim dia bertanggungjawab untuk memastikan Anda semua dalam keadaan selamat, ya, dan selesa berada dalam kampus. Begitu juga Ketua Sektor Pembangunan dan Penyelenggaraan, Saudara Muhammad Abdullah Manggul. Beliau ini memastikan segala logistik, kemudahan infrastruktur dalam keadaan yang terbaik dan diselenggar dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah Ketua Section Alewal Islam dan Masjid, Ustadz Khairul Isham Abdul Latif. Beliau memastikan tentang keperluan beribadah di UMSKAL ini sentiasa dalam keadaan yang terjaga dan memastikan aktiviti-aktiviti kerohanian itu berjalan sepanjang Anda berada di dalam kampus. Seterusnya saya perkenalkan tentang pegawai tadbir yang ada di fakulti masing-masing. Ini sangat penting untuk Anda kenali. Selain daripada dekan, timbalan dekan, kita ada pegawai juga yang sebenarnya membantu terus kepada pejabat dekan pentadbiran, dan di mana pelajar bolehlah berkenalan dengan mereka, boleh meminta mereka membantu Anda dalam apa juga keperluan yang berkaitan akademik dan juga keperluan-keperluan pribadi Anda yang lain. Di
Fakulti Komputeran Informatik, kita ada penolong pendaftar kanan, iaitu Puan Nurhanizah binti Adnan. Dan yang kedua adalah penolong pendaftar kanan bagi Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, iaitu Puan Nuraini binti Haji Samsu. Dan kita ada juga penolong pendaftar di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa untuk membantu koordinator, iaitu Tuan Haji Taufik Abdul Latif. So, demikianlah tadi adalah personality yang penting untuk Anda kenali, orang-orang yang menjadi the right hand ataupun orang kanan kepada pengurusan dan pentadbiran UMS-KAL secara khusus, yang perlu saudara dan saudari mahasiswa-mahasiswi untuk kenali personality ini. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, saya amat gembira dan teruja kerana saudara-saudari sekalian telah memilih UMS-KAL, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, yang kadang-kadang kita panggil secara singkatannya UMS-KAL, ya, lebih pendek, senang diingati, sebagai tempat untuk anda melanjutkan pengajian tertinggi sebelum memasuki alam pekerjaan. Sabas dan tahniah saya ucapkan. Walaupun saudara dan saudari belum dapat hadir secara fizikal ke kampus KAL sendiri dan melihat sendiri kecantikan wilayah Persekutuan Labuan dan keindahan kampus Antarabangsa Labuan. Secara amnya, kehadiran anda semua ke kampus UMS dan juga ke wilayah Persekutuan Labuan secara khusus sebenarnya memberikan impak yang signifikan kepada masyarakat. Kepada masyarakat setempat, sama ada daripada sudut pembangunan fizikal, ekonomi, pelancongan, kepelbagaian budaya, yang saya kira kehadiran anda semua memang sangat penting, dan saya kira orang-orang penduduk dan masyarakat Labuan mengalu-alukan kehadiran anda semua. Pulau Labuan ini merupakan satu pulau yang kita kenali juga sebagai pulau bebas cukai. Dan oleh kerana pulau ini adalah satu pulau yang cantik, yang mana dikelilingi dengan lautan yang biru, pantai yang cantik, dan kita boleh nampak juga jauh keterlihatannya itu adalah Gunung Kinabalu. Dan daripada daripada Labuan ini untuk ke tanah besar Pulau Borneo, kita dihubungi dengan melalui dua kaedah sahaja, iaitu melalui pengangkutan laut, melalui bot ataupun melalui feri. Begitu juga kita dihubungi melalui pengangkutan udara, ya, daripada lapangan terbang Labuan dan turun di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian, pada tahun ini jumlah pelajar yang telah ditawarkan ke UMS Kampus Antarabangsa Labuan adalah seramai 508 orang bagi kedua-dua fakulti di kampus, yaitu yang saya sebut tadi, Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan dan juga Fakulti Komputeran Informatik. Untuk makluman anda semua, mahasiswa-mahasiswi baru, UMS Kampus Antarabangsa Labuan telah pun dirasmikan pada 2 Januari tahun 1999 oleh mantan Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu, dan seterusnya telah beroperasi secara penuh pada Mei tahun yang sama dengan pengambilan kumpulan pertama pelajar, iaitu seramai 356 orang. Dan kini terdapat 7 program pengajian yang kita tawarkan di sini, iaitu 5 program
yang ditawarkan oleh Fakulti Antarabangsa Labuan, FKAL, yaitu program kawangan antarabangsa. Yang kedua, program bangsa dan luar pesisir. Yang ketiga, program pemasaran antarabangsa. Yang keempat, program ekonomi keuangan antarabangsa. Dan yang kelima, program keuangan Islam. Dan seterusnya 2 program lagi ditawarkan oleh Fakulti Komputeran dan Informatik, yaitu FKI. Seperti mana yang saya sebut tadi, FKI ini terbahagi kepada 2. Ada 2 program yang ditawarkan di kampus antarabangsa Labuan, yaitu program teknologi multimedia dan juga program komputeran perniagaan. Manakala ada 3 program lagi bagi Fakulti FKI ini ditawarkan di kampus induk Kota Kinabalu, yaitu program kejuruteraan perisian dan juga program kejuruteraan rangkaian, dan seterusnya adalah program sains data. Nah, mahasiswa-mahasiswi sekalian, selaras dengan objektif universiti untuk menghasilkan graduan yang seimbang, berketerampilan, bertakwa, patriotik, UMS sentiasa mendorong mahasiswa agar bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti sama ada di peringkat universiti, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Hal ini sebenarnya penting untuk Anda meningkatkan lagi kualiti kemahiran insaniah. Dan setelah tamat pengajian Anda nanti, entiti ini amat penting untuk memperkukuhkan jati diri Anda sebagai seorang warga Malaysia. Oleh itu, terakailah semua peluang yang ada demi untuk memajukan diri Anda sepanjang menjalani pengajian di sini. Dan perjalanan hidup Anda di UMSKAL sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi adalah sangat mencabar. Dan tidaklah semudah yang seperti mana kita jangka. Dan saya yakin dan percaya Anda semua mempunyai pengalaman yang cukup sepanjang Anda belajar di sekolah di hulu ataupun seterusnya pergi ke college ataupun matrikulasi, sains asasi dan sebagainya. Jadi jadikanlah peluang ini untuk Anda memperkayakan diri Anda sebagai seorang mahasiswa di Universiti Malaysia Sabah. Di UMSKAL ini kita ada pelajar sekitar 1.500 orang semuanya. Termasuk Anda yang akan memasuki nanti sebagai pelajar baru. Total pelajar kita begitulah sekitar 1.500. Populasi kita tidaklah besar, ya. Sangat kecil berbanding dengan kampus kita yang lain di Kota Kinabalu misal kata. Kalau kira kita yang kedua ramailah berbanding dengan kampus di Sandakan. Yang paling sedikit itu di Sandakan lah. Kita kedua ramai dan paling ramai itu di Kota Kinabalu. Oleh karena bilangan kita ini tidaklah terlampau ramai, dan saya yakin dan percaya bahwa Anda mempunyai peluang untuk mengenali hampir semuanya pelajar itu. Semua sama ada rakan-rakan Anda yang sama tahun, begitu juga rakan-rakan Anda, senior-senior Anda di tahun 2, tahun 3 maupun tahun 4. Jadi ambillah peluang ini sebenarnya untuk mengenali mereka. Ya. Kenali cara Anda. Bila Anda besok masuk secara fizikal di UMSKAL ini, perkara pertama yang perlu Anda kenal adalah siapa dekan Anda secara rapat. Tadi sudah kita kenalkan, tapi mungkin belum boleh jadi Anda lupa. Kenali siapa timbalan dekan Anda. Pastikan nama itu tersemat di dalam hati Anda. Ya. Personality ini sangat penting. Ya. Perlu ingat nama dekan, perlu ingat nama timbalan dekan. Perlu Anda ingat nama siapa penyelaras program Anda. Penyelaras program ini adalah ketua program yang bertanggung jawab untuk mengurus tabir program pengajian masing-masing. Misal kata keuangan Islam, misal kata. Ada seorang
pensyarah yang dilantik menjadi ketua untuk memastikan kebajikan anda dijaga, untuk memastikan pengajian anda terjaga. Kenali mereka. Dan seterusnya, kenalilah pensyarah-pensyarah anda. Berkenalanlah dengan mereka. Ya, ini sangat penting sebab kita dapati pelajar-pelajar kadang-kadang terlupa selepas hampir 2 tahun, dia tak tahu pun siapa nama pensyarahnya. Pensyarah ni nak belanja makan, nama pun tak tahu. Jadi kita tidak mau macam tu. Kita nak pastikan anda mendapat ilmu yang baik, menerima ilmu dengan baik, dengan mengenali mereka dengan sempurna. Itu harapan saya lah kepada anda. Dengan populasi kita yang sedikit ini, kita mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk bertemu pada setiap masa. Kampus kita tidaklah besar sangat untuk kita, orang kata, nak round-round dalam kampus itu. Boleh saja dalam masa yang singkat kita berpusing di kawasan kampus, nak jogging-jogging pun boleh, dengan keindahan kampus kita, nak keluar kampus sedikit pun boleh, nak berlari ke pantai, tidak jauh, lebih kurang di antara pintu masuk kampus ini dan ke pantai. Tadi kita sengaja tunjukkan gambar video itu supaya anda dapat merasakan bagaimana suasana di dalam kampus itu sendiri. Lebih kurang 100 meter tu anda sudah memijak pasir pun daripada pintu masuk UMS. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, seperkara lagi yang saya nak pastikan di UMS kali ini adalah dari segi pengalaman anda yang terbaik di UMS kali. Yang pertama, pengalaman dalam pembelajaran akademik. Ya. Kita nak memastikan bahawa anda diberikan kualiti pendidikan yang terbaik. Dan ini menjadi tanggungjawab khususnya kedua-dua dekan untuk memastikan semua prasarana delivery tentang kandungan akademik itu disampaikan dengan sempurna. Bila mana saya expect mereka ni memberikan delivery yang terbaik berkaitan dengan akademik, kita juga mengharapkan feedback yang terbaik daripada pelajar. Bagaimana kita nak memastikan feedback yang terbaik daripada pelajar itu adalah anda mestilah mencapai pencapaian akademik yang terbaik. Tadi pagi kita telah pun diberikan oleh, disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Naib Chancellor berkaitan dengan expectation for every one of you. Our expectation, for every one of you as a student, you should achieve at least minimum 3.0. Itulah yang diharapkan oleh Naib Chancellor pagi tadi. Maksudnya, bila anda keluar daripada kampus ini, anda hendaklah mencapai sekurang-kurang 3.0. Dan itu tidaklah terlampau susah untuk dicapai. Sangat mudah untuk dicapai dengan syarat anda mempunyai komitmen yang terbaik untuk belajar. Ya, kita pun tahu kadang-kadang bila pelajar ini datang ke kampus, terlupa tentang tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Terlupa tanggungjawab dia sebagai seorang mahasiswa. Terlupa tentang tanggungjawab dia sebagai seorang individu yang sangat penting untuk negara. Ingat, anda mahasiswa-mahasiswi adalah pelaburan kepada negara ini. Anda yang akan mencorakkan masa depan negara. Itu yang paling penting untuk anda sematkan di dalam hati masing-masing. Bila mana mahasiswa itu pincang, negara ini akan pincang. Jadi begitulah tanggungjawab anda semua dan tanggungjawab kami sebagai pendidik di UMS ini untuk memastikan anda berada pada laluan yang betul. Sebab pincang anda, pincanglah negara. Dan kami sebagai pendidik
memastikan you go to the right directions for the future of Malaysia. So, yang kedua adalah kita juga memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswi diberikan experience yang terbaik bagi pembangunan sasya, pembangunan kendiri yang kita panggil sebagai soft skill. You know, I think everybody know apa yang menjadi isu kepada graduan di universiti pada ketika ini. Peluang pekerjaan kita amat sedikit. Kompetitif untuk semua graduan ini sangat tinggi. Syarikat-syarikat hanya mengambil pekerja yang terbaik, graduan yang terbaik. Bukan hanya kepada kualiti akademik dia, tetapi kualiti personality dia. Dan ini perlu Anda tahu pada peringkat awal ini. Selama 3 tahun atau 4 tahun di universiti ini, ambillah peluang ini. Gunakanlah peluang ini untuk memastikan Anda keluar dalam keadaan yang terbaik. Anda diberikan foundation yang sangat cukup bagus. Pengalaman yang orang kata telah pun dilatih di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, di matrikulasi, di kolej-kolej dan sebagainya, ya, perayu, semua itu. Anda telah pun diberikan foundation yang sangat kuat. Dan Anda lah sebenarnya bila mana Anda memasuki universiti ini, Anda lah kumpulan yang terpilih, yang terbaik among yang baik. Bila mana yang terbaik, maksudnya saya katakan tadi, Anda lah merupakan pelapis kepada pimpinan negara. Kita tahu baru-baru ini ada pilihan raya di negeri Sabah. Dan salah seorang calon itu adalah baru saja menghabiskan pengajian beliau di UKM. Sudah berminat untuk menjadi calon. Malangnya dia kalah. Tetapi itu tidak mematahkan hati beliau untuk terus berjuang untuk menjadi pelapis kepada pimpinan negara pada masa hadapan. Dan kita mengharapkan daripada Anda semua pun begitu juga. So, perkara pertama adalah akademik dan kedua adalah pembentukan kendiri. Itu yang sangat penting untuk Anda. Di UMS KAL kita ada PPIB, ya. Kita ada co-curriculum, kita ada kolej kediaman, kita ada juga persatuan pelajar di fakulti. Kita ada juga persatuan mahasiswa induk yang menaungi semua pembentukan kendiri ini. So, elemen-elemen ini adalah perlu Anda ketahui. Program-program yang mereka rancang, yang mereka kelolakan, pastikanlah ikut semua program-program ini. Kalau boleh, jadilah sebahagian daripada jawatan kuasa mereka. Tonjolkanlah kepimpinan Anda bermula daripada tahun pertama pengajian. Ya, belajarlah daripada sini. Belajarlah daripada pensyarah berkaitan dengan bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kita tidak tahu ke mana Anda pergi selepas ini. Boleh jadi Anda menjadi seorang pemimpin yang tersohor di Malaysia. Boleh jadi Anda seorang jadi jutawan. Boleh jadi Anda seorang pemimpin kepada syarikat-syarikat yang penting di peringkat antarabangsa. Tidak siapa yang tahu tentang kejayaan Anda pada masa akan datang. Dengan itu, bermulalah ya, untuk mengilat ataupun enrich yourself with your soft skills. Antara isu di luar sana itu adalah salah satunya yang sangat penting itu adalah berkaitan yang selalu dimomokkan di media, ya, selalu dimomokkan oleh syarikat-syarikat yang besar adalah berkaitan dengan penguasaan Anda dalam bahasa. Bahasa Inggris terutamanya. Jadi, gunakanlah peluang ini untuk Anda sepanjang 3-4 tahun ini, bagi yang belum lagi menguasai bahasa Inggris dengan bagus, gunakanlah bahasa ini. Tak kisahlah, rojak kah, bahasa itu bercampur dengan bahasa Melayu kah, so kurang-kurangnya bermulalah satu tapak.
mulakanlah dengan bahasa yang paling mudah untuk Anda guna. Melangkah demi melangkah, dan akhirnya Anda boleh mendapatkan satu level of confidence. Sudah cukup yakin untuk berbahasa Inggris dengan baik. Dan ini sangat penting untuk Anda. Bila mana Anda keluar daripada kampus sebagai seorang graduan, Anda sekurang-kurangnya telah pun menguasai bahasa Inggris dengan baik. Begitu juga bagi pelajar yang sudah menguasai bahasa Inggris dengan sempurna, Anda bolehlah menguasai bahasa yang lain, seperti bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Mandarin, ya, bahasa Spanyol, bahasa Arab. Ini Anda boleh kuasai. Dan ini sudah tentu memberikan nilai tambah kepada Anda bila mana Anda bergraduasi. Dan saya yakin sebahagian daripada Anda akan bekerja dengan serikat-serikat antarabangsa di luar. Mungkin di Asia Tengah yang memerlukan Anda berbahasa Arab. Mungkin Anda juga bekerja di China yang memerlukan Anda berbahasa Mandarin. Mungkin Anda bekerja di Jepun dan memerlukan Anda berbahasa Jepun. Jadi ini sangat penting untuk Anda. Jadi sebagai permulaan pada hari ini merupakan hari pertama untuk Anda bersama-sama dengan kami, walaupun secara mayat dan tidak fizikal bersama kami. Orang cakap jauh tetapi dekat di hati. Dan kami amat mengharapkan bahwa Anda dapat merasakan suasana yang sebenar sebagai pelajar yang baru UMSCAL ini. Ya. Dan kita sebenarnya juga tidak sabar untuk menerima Anda kembali ke kampus. Mudah-mudahan kita berdoalah. Kita berdoa banyak-banyak, panjangkan doa. Mudah-mudahan rantaian COVID ini dapat diputuskan dengan cepat dan kita semua dapat kembali seperti biasa, dapat menikmati suasana kampus yang sebenar dan kita dapat berinteraksi secara fizikal dan saling kenal mengenali. Di dalam kumpulan ini ada juga saya nampak pelajar-pelajar senior pun ada, pensyarah-pensyarah pun ada di sini. Mereka pun semangat, tidak sabar sudah nih menunggu kamu balik ke kampus. Sebab al-maklumlah norma baru nih kita pun tidak biasa. Kita pun bila tidak pelajar ini rasa macam tidak seronok sangat bila tidak pelajar. Bila kita memberikan kuliah secara maya ini kita rasa tidak seronok sangat bila pelajar itu tidak depan mata kita. Kita tidak boleh, orang bilang kita tidak boleh tegur depan-depan, tidak boleh bermanja-manja dengan pelajar di depan-depan ini. Ya, memang sangat berbeza. Kita sebenarnya lebih seronok kalau Anda berada di depan kami. Itulah norma yang baru ini kita terima saja dan saya kira kami menantikan kehadiran Anda secepat yang mungkin. Jadi saya rasa saya tidak mau memanjangkan lagi sesi saya ini. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, sekali lagi saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang baru. Anda yang terbaik, lakukan yang terbaik, pastikan finishing yang terbaik sepanjang tempoh pengajian Anda 3 atau 4 tahun di UMSCAL. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada kumpulan senior yang terpaksa balik awal, yang terpaksa mengharungi sesi pranlena di pintu masuk Labuan ini, terpaksa melakukan swab test untuk memberikan mereka membantu pelajar-pelajar yang baru. Terima kasih banyak membantu kami untuk memastikan kelancaran Minggu Suai Mesra atas talian ini. Dan sebenarnya mereka pun sudah bersedia lebih awal untuk menerima rakan-rakan ataupun adik-adik yang junior ini, menerima secara fizikal sebenarnya. Namun oleh kerana suasana yang tidak mengizinkan,
mereka terpaksa retrain untuk membantu secara maya. Sebab itulah mereka menyediakan platform ataupun hotline yang telah disediakan, dan kalaulah ada anda semua mempunyai kemuskilan, mereka bersedia untuk membantu. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua jawatankuasa MSM 2020 ini di kalangan kaki tangan UMS KAL kerana setia membantu pengurusan dalam melancarkan program MSM pada tahun ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan kalau ada salah dan silap mohon dimaafkan. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sekali lagi, dan pastikan anda mematuhi semua SOP yang telah pun diperkenalkan oleh MKN, yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau nak keluar itu berhati-hati, kalau nak berjalan-jalan itu berhati-hati, pastikan pakai mask, ya, membasuh tangan, ada sanitizer, ya, dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berusaha Profesor Dr. Jualang alias Azlan Abdullah Gansau di atas kesudian beliau menyampaikan ucapan dan sesi pengenalan pegawai Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan sebentar tadi. Semoga amanat yang disampaikan dapat diaplikasi dalam kehidupan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Dengan ini, maka berakhirlah sudah majlis kita pada petang ini. Majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Di sini kami akan menayangkan semula video UMS KAL.